Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Baik, jadi kita berhenti hadis yang keberapa tuan-tuan? Masih lagi dalam bab babus sidq, bab pada menyatakan benar. Benar yang dimaksudkan di sini benar bukan pada perkataan saja, benar dalam perkataan, benar dalam niat, benar dalam tindakan. Itu mana benar. Maknanya orang yang benar ni merangkumi kalau dia beramal itu dia ikhlas, benarlah tu. Tidak ada niat yang tersembunyi, tidak ada hipokrit. Dia benar, jujur pada diri dia, benar dalam tindakan dia. Tindakan dia maksud dia biar benar. Dia buat tu seperti mana duduk depan orang, belakang orang, itulah dia. Benar dalam tindakan dia. Dia tahu benda tu betul, dia buat. Dia tahu benda tu salah, dia tinggal. Kalau dia tahu benda tu salah, dia buat, dia tak benar dalam tindakan dia dan benar dalam perkataan dia. Yang ni dia bercakap benda yang betul. Jadi benar ni dia merangkumi semua, niat, perkataan dan perbuatan. Baik. Jadi kita berhenti pada hadis yang kedua ataupun hadis yang ke-55 daripada awal kitab. Jadi kita tengok hadis dia. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Hadis ni daripada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Hasan bin Ali. Mana dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hadis ni, sahabat dengar. Dalam banyak-banyak sahabat tu Hasan hafal dan Hasan sampaikan kepada tabi'in, tabi'in, kemudian dibukukan oleh Imam Tirmizi dalam Jami' Tirmizi, Sunan Tirmizi. Jadi Hasan bin Ali ni cucu Nabi SAW, yang mana wajah dia tu memang tak tumpah macam Nabi, macam Nabi sebiji. Macam mana Nabi, macam itulah rupa Hasan. Kira Hasan ni handsome betul lah, handsome sungguh. Macam mana handsomenya Nabi SAW, macam itulah handsomenya Hasan, saling tak tumpah. Sebab tu bila ada orang pada zaman tabi'in, zaman tabi'in ni maksud dia Nabi SAW dah tak ada lah. Zaman sahabat, zaman Rasulullah masih hidup. Bila Rasulullah wafat, tinggallah zaman sahabat dengan tabi'in. Tabi'in ni orang yang tak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Jadi zaman sahabat dengan zaman tabi'in. Tabi'in bertemu dengan sahabat dia. Zaman Rasulullah ada Rasulullah dan sahabat. Sahabat ni yang hidup bersama dengan Nabi. Bila Nabi wafat, ada sahabat Nabi yang masih lagi hidup, dan ada tabi'in yang tak bertemu dengan Nabi SAW. Bila ada orang tabi'in ni yang tak sempat bertemu dengan Nabi, Nabi dah meninggal, dia pun bermimpi melihat Nabi SAW. Ini orang yang mimpi jumpa Nabi ni orang yang baik lah. Siapa yang mimpi tengok Nabi SAW, dia orang yang baik. Dia orang yang soleh, diberi Allah untuk melihat Nabi dalam mimpi dia. Dan saya sebut kat tuan-tuan, mimpi itu cerminan kita. Kalau kita baik, baiklah mimpi kita. Kalau kita ni banyak fikir bukan-bukan, mimpi kita pun bukan-bukan lah. Jadi tuan-tuan boleh tengok diri kita, cek mimpi kita. Sebab tu bila saya pernah sebut kat tuan-tuan kan,
Ada orang yang jalan jauh pergi jumpa syekh tu. Kemudian dia tanya syekh tu macam mana nak bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi. Tuan-tuan ingat cerita dia? Saya pernah sebut tuan-tuan kan? Itu syekh tu kata apa kat dia? Ada saya cerita dulu. Imam ingat kot. Saya tak cerita lagi kot. Kalau imam tak ingat, saya tak cerita lagi. Mana? Jadi apa, bila dia jalan jauh bertemu dengan imam, tak apalah, dari cerita pun ulang balik lah tuan-tuan. Dia bertemu dengan imam ni jauh jalan, sebab dia nak tanya soalan penting. Dia nak mimpi melihat Nabi SAW dalam tidur dia. Sebab Nabi sebut akhir zaman nanti ada orang yang dia nak tengok Nabi dalam mimpi ni, dia lebih suka tengok Nabi dalam mimpi lebih daripada harta dan keluarga dia. Ni orang yang sangat tinggi cinta dia pada Nabi. Dia dapat tengok Nabi tu lebih berharga, lebih bernilai daripada harta, keluarga dia dan apa yang dia ada. Dia nak tengok Nabi SAW dalam mimpi dia. Akhir zaman Nabi sebut. Dan Nabi juga sebut tanda kenabian ni ada 46. 45 dah tak ada lah. Wahyu, mukjizat, irhas, semua tak ada lah. Tinggal satu, iaitu ar-ru'yah salihah, mimpi yang benar. Nabi sebut akhir zaman nanti yang tinggal bagi umat Nabi SAW adalah mimpi-mimpi yang benar, ru'yah sadiqah atau ru'yah salihah. Yang tu yang masih berbaki, yang lain tak ada lah. Siapa kata dapat wahyu Jibril jumpa, menipu semua. Yang tinggal hanyalah mimpi yang benar. Nah, mimpi yang apa? Yang baik. Jadi tuan-tuan, dia tak tanya syekh ni antara mimpi yang baik ni mimpi jumpa Nabi ya. Dapat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia jauh, dia main nak jumpa syekh ni. Jadi dia tanya, bila dia jumpa dia pun tanya, macam manakah amalan ataupun apa-apa bacaan yang saya buat, saya boleh mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan dia. Bila dia tanya soalan tu, syekh tu tak jawab. Syekh tu hidang dia dengan makanan yang sedap. Tuan-tuan pernah makanan Arab? Makanan Arab ni rempah dia kuat. Betul tak? Tuan-tuan makan nasi Arab, rempah kuat. Kambing, panas. Makanan dia panas. Tuan-tuan akan rasa rempah kuat dan kambing kan panas. Makan. Dah makan sedap apa semua. Syekh dia tak bagi ayam. Ayam tak ada. Tapi dia ni orang yang beradab lah. Dia heran pasal apa syekh tu tak bagi ayam. Kita tuan-tuan kalau tak ada ayam mana ayam? Kalau kita terus minta tuan-tuan. Kita tak malu minta. Kalau dari segi orang nak mengaji, dia tak macam itulah. Adab dengan tok guru. Jadi apa dia tak minta, cuma dia fikir pasal apa ayam tak ada, makan sedap dah ayam tak ada. Malam tu dia tidur, tuan-tuan tahu, tuan-tuan makan kambing, tuan-tuan tak minum ayam, rasa nak terbakar lah tuan-tuan. Panas. Rempah lagi, rempah nasi Arab tu kuat. Mandi ke, kabsyah ke, maklubah ke, semua yang kuat-kuat rempah ni, panas. Jadi dia malam tu dia tidur dahaga. Dia duk fikir pasal apa syekh dia tak bagi ayam. Dia duk fikir ayam, dia kan dahaga malam ni. Dia pun tidur. Bila dia tidur, esok pagi bila dia bertemu dengan syekh tu, sebelum dia tanya, syekh tu tanya dulu. Tak ada dia tanya, syekh tu tanya dulu. Syekh tu tanya, semalam mimpi apa? Semalam mimpi apa? Dia kata, semalam aku mimpi hujan yang lebat. Pasal apa dia mimpi hujan yang lebat? Pasal dia duduk fikir ayam. Tuan-tuan, jiwa kita mempengaruhi mimpi. Betul. Jiwa kita mempengaruhi mimpi. Kalau kita banyak bersangka buruk, kata kita banyak fikir bukan-bukan, sangka buruk dengan isteri sangka buruk dengan suami, sangka buruk dengan jiran, sangka buruk dengan adik-beradik, tuan-tuan punya mimpi dia jadi celaru. Tahu mimpi celaru? Kita mimpi saat tengah mancing, tiba-tiba tengah naik motor, celaru tuan-tuan. Dan tengah naik motor, tiba-tiba Jepun attack Malaya, hujan merapu mimpinya. Jadi tuk mimpi tu kelang kelibut. Mimpi yang tuan-tuan tak jumpa apa? Hujung pangkai dia. Kelang kabut mimpi kita. Kan, kalau tuan-tuan mimpi kelang kabut, tuan-tuan pun tak faham mimpi kelang kabut tu. Maksudnya jiwa kita ni pun kelang kabut jugalah. Banyak ada baik, ada buruk, ada campur bau. Jadi mimpi itu cerminan kita. Sebab Nabi sebut akhir zaman yang adalah mimpi-mimpi yang benar.
Siapa yang dapat mimpi yang benar, dia orang yang baik. Tapi tuan-tuan janganlah cepat percaya sangat. Ada orang kadang-kadang baru ni orang apa yang kata mimpi kan. Beginilah mimpi apa? Sijah apa nama dia tahu. Yang kononnya mimpi kan. Mimpi terakhir. Banyak orang lah ni ditipu tuan-tuan. Scammer. Nah, banyak scammer lah ni ditipu. Dia kata dia dapat mimpi yang pelik-pelik. Tuan-tuan senang kalau nak percaya dapat mimpi ni, biarlah ulama yang muktabar. Betul tak? Yang tulis kitab. Dia ada ilmu banyak, anak murid banyak. Kalau dia mimpi, kita boleh percaya. Tapi kalau orang yang kita tengok tak ada latar belakang agama, tak ada pernah mengaji agama, tengok pun tak ketuan hala, ini mimpi mengarut lah tuan-tuan. Yang penting orang tu baik lah tuan-tuan. Orang tu soleh. Baik. Jadi tuan-tuan, apa dia? Point dia, kalau tuan-tuan baik, tuan-tuan kan mimpi jumpa Nabi SAW. Jiwa tuan-tuan. Sebab tu ada mufti Mesir dulu kan, hidup lagi, Dr. Ali Jumaah Hafizahullah. Dia sebut dia jumpa Nabi SAW dalam mimpi ni setelah dia baca buku sirah Nabi 10 buku berkenaan dengan Nabi, yang cerita berkenaan dengan rambut Nabi, berkenaan dengan muka Nabi, berkenaan dengan akhlak Nabi, perjalanan hidup Nabi, akhlak Nabi dan sebagainya. Sampai Nabi SAW tu dekat dalam hati dia, tergampar Nabi dalam hati dekat dia. Setelah tu dia mimpi berkali-kali Nabi SAW, berkali-kali mimpi. Sebab tu tengok dalam hidup kita ni, daripada kita buka mata sampai kita pejam nanti, benda apa yang paling banyak dalam kepala kita, benda apa yang paling banyak dalam hati kita. Kepala ni yang kita fikir, hati ni yang berbekas. Kalau tuan-tuan banyak fikir bukan-bukan, yang bukan-bukan tu dia berbekas dalam hati, dia jadi sifat. Boleh lah. Otak ni kita fikir, kita banyak fikir benda buruk, kadang benda buruk tu lekat di hati. Bila dah lekat, nak buang tu kena mujahadah. Boleh lah. Dia hampir sama dah, akal dengan hati. Cuma apa yang buruk pada perbuatan dan akal, dia memberi kesan pada hati. Baik, jadi tuan-tuan, kalau kita daripada pagi tadi ni sampai malam nak tidur, yang paling banyak kita fikir mancing. Mancing. Satgi kadang-kadang kita mimpi mancing. Betul tuan-tuan, kita mimpi mancing. Mancing dapat boya lah. Semalam mancing dapat boya. Memanglah duk fikir mancing ya. Betul lah, ada orang nak ambil lesen, mimpi semalam aku ambil lesen, tengah-tengah bawa kereta tu jadi Ferrari. Kita duk mimpi tuan-tuan, duk fikir nak ambil lesen. Kita bawa yang tu lah dalam mimpi kita. Baik, tak apa. Jadi tuan-tuan, ada orang zaman tabi'in ni, bila dia mimpi jumpa Nabi, sallallahu alaihi wasallam, mimpi jumpa Nabi. Jadi bila mimpi jumpa Nabi, sahabat Nabi yang pernah tengok, yang mimpi ni tabi'in tak pernah tengok Nabi dah meninggal dunia. Sahabat hidup lagi yang pernah tengok Nabi SAW. Bila di kalangan orang tabi'in kata semalam mimpi tengok Nabi, maka sahabat Nabi yang pernah tengok Nabi ni, dia akan tanya, bila tengok Nabi tu macam mana Nabi tu? Dia tanya dulu. Sebab kena ingat tuan-tuan, kalau tuan-tuan mimpi, ni contohlah, tuan-tuan mimpi tuan-tuan jumpa satu orang tua pakai jubah putih, serban putih, janggut putih, rambut putih, pegang tasbih, berzikir. Lepas tu tuan-tuan sembang dengan dia, dia kata ana Rasulullah, sayalah Rasulullah. Lepas tu tuan-tuan terjaga. Saya nak tanya tuan-tuan, Rasulullah ke bukan? Rasulullah ke bukan? Bukan. Sebab janggut putih. Nabi SAW, uban Nabi di kepala dan di janggut tak lebih 20. Boleh tak lebih 20. Tuan-tuan mimpi tengok orang tua janggut putih, nampak macam, oh ini macam wali besar. Bukan. Habis tu siapa? Boleh jadi iblis. Jaga-jaga, dah banyak terkena lah. Banyak ada orang tersesat cara tu ya. Sampai ada orang di Indonesia mengaji hebat sampai PhD, orang Islam, dia mimpi jumpa Nabi Isa. Dan Nabi Isa kata kat dia, hang kena masuk Kristian. Dia masuk Kristian. Tu bukan Nabi Isa. Iblis dia tak boleh menyerupai. Boleh lah. Dia nak iblis tak boleh. Iblis syaitan tak boleh menyerupai Nabi sebiji, tak boleh. Kita dia boleh. Ulama dia boleh. Tapi dia boleh main dalam rupa lain. Dia mengaku. Tuan-tuan faham tak? Dia boleh main dalam rupa orang tua ke syekh mana-mana ke yang nampak alim sikit, dan dia kata dia Nabi. Tu bukan Nabi tuan-tuan. Sebab tu penting tuan-tuan tengok Nabi, belum tentu Nabi. Kena tengok dulu sifat Nabi tu. Sama tak dalam Syama'il Muhammadiyah, baru Nabi.
Ada orang kadang-kadang di mimpi, saya pernah baca buku, dia kata di mimpi tengok Nabi, tapi Nabi nampak selekeh, badan penuh kudir. Itu bukan Nabi. Tengok orang lain tu. Itu bukan Nabi, tuan-tuan. Ada satu orang di Indonesia, dia tanya ustaz, dia mimpi jumpa Nabi. Orang beritahu itu Nabi SAW, orang beritahu itu Rasulullah SAW, itu Nabi Muhammad. Dia pun tengok Nabi Muhammad, dia terkejut. Pakai kain pelikat. Satu pakai kain pelikat, yang kedua pakai baju teluk belanga. Biasa bila ada baju teluk belanga kat Arab, tak apa lagi lah. Yang ketiga, Nabi tengah hisap rokok gudang garam. Takkan Nabi kot hisap gudang garam, buat tiup, buat love, panah. Takkan Nabi kot, tuan-tuan. Itu bukan Nabi. Tapi dalam mimpi orang kata itu Nabi. Bukan. Itu iblis. Kalau itu Nabi, silap pula orang kata, oh, hisap gudang garam ni bagus kot. Nabi pun hisap rokok aku tengok malam tadi. Bukan. Sebab tu penting mengaji Syama'il Muhammadiyah. Tak ada kitab ulama tulis. Dia tulis macam mana sifat-sifat Nabi. Senang kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok Nabi dalam mimpi, ini saya sebut, tuan-tuan. Apa dia? Bila ada tabi'in kata dia tengok Nabi dalam mimpi, sahabat tak akan kata, oh betul ke? Terus percaya, bukan. Sahabat tanya dulu, bila tengok Nabi tu macam mana? Nak tahu Nabi ke bukannya dia tengok tu? Takut iblis. Iblis yang menyerupa dalam rupa orang lain, dia kata Nabi. Kata sahabat, kata tabi'in ni, kata Muhammad bin Sirin tabi'in ni, yang tak pernah tengok apa Nabi SAW, yang tanya dia sahabat Nabi, iaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sahabat Nabi dan sepupu Nabi. Dia kenal sangatlah Nabi SAW. Jadi bila Muhammad bin Sirin kata aku tengok Nabi dalam mimpi, Ibnu Abbas tanya, tengok Nabi tu macam mana? Kata Muhammad bin Sirin, bila aku tengok Nabi dalam mimpi aku, maka aku terkenang Hasan bin Ali. Ni ya, cucu Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, kalau betul, kalau macam tu, hang memang tengok Nabi. Maksudnya kalau tengok Nabi akan terkenal Hasan, muka dia saling tak tumpah. Malah ikut pegangan ahli sunnah wal jamaah, nanti akan datang Imam Mahdi. Imam Mahdi bukan daripada jalur Sayyidina Husain. Sayyidina Husain hebat, dia sahabat Nabi, ketua pemuda syurga. Tapi ikut pegangan yang paling kuat, dalil yang lebih kuat, Sayyidina Imam Al-Mahdi, dia datang daripada jalur Hasan bin Ali. Boleh lah, keturunan dia ada lagi. Keturunan Hasan pun banyak, keturunan Husain pun banyak, keturunan Sayyidina Abu Bakar pun ramai, tuan-tuan. Arab ni dia jaga sanad. Jadi dia akan mai daripada jalur Hasan bin Ali. Dan muka dia pun dekat-dekat dengan Nabi SAW. Baik, jadi tuan-tuan, bila terkenal Hasan bin Ali, memang betul tengok Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kalau mimpi tengok Nabi, kena tengok balik. Adakah kalau kita tengok Nabi tapi tampak kulit gelap, bukan Nabi. Semalam aku mimpi tengok Nabi tapi tengok hidung dia tak macam orang, hidung macam orang Melayu, bukan Nabi. Nabi senang kata tuan-tuan tengok, muka Nabi ni dia tak bulat, dia macam bujur telur. Rambut dia macam ikal mayang. Dia bukan lurus, antara lurus dengan kerinting, dia beralun. Dan rambut Nabi lawalah, tuan-tuan. Mata Nabi SAW bukan warna biru, bukan warna hijau. Mata Nabi hitam pekat. Mata Nabi, siapa tengok Nabi dalam mimpi, mata Nabi perang, bukan Nabi. Nabi ni dada dia bidang. Siapa tengok Nabi tapi tengok badan macam lidi je, bukan Nabi. Nabi dada dia bidang. Jadi, dan otot Nabi besar, otot Nabi. Maksud dia nampak tegak badan Nabi SAW. Tak tinggi, tak rendah. Pendek kata, dan mata Nabi macam bercelak. Bulu mata Nabi lentik. Bulu dia memang lentik. Tak perlu pakai eyeshadow, tuan-tuan. Dia memang lentik lah. Cantik lah mata Nabi tu, cantik lah. Baik. Jadi kalau tuan-tuan tengok, itulah Nabi SAW. Ini Hasan bin Ali, rupa dia macam Nabi SAW. Baik. Radiyallahu anhuma. Qal, dia berkata, hafiztu min Rasulillah SAW. Dia berkata, aku hafal, aku hafai daripada Nabi SAW. Ni daripada Tok Wan dia lah. Nabi SAW, ni yang dia hafal, yang Nabi sabda, yang Nabi pesan, apa yang dia hafal.
Baik, sabda Nabi SAW, "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka." Da' maksud dia tinggalkan. Tinggalkan. Ma yuribuka, apa yang meragukan kamu. Apa sahaja yang meragukan kita, tinggalkan. Ila ma la yuribuka, kepada apa yang tak ragu. Kalau ada benda ragu, tuan-tuan tinggallah. Apa-apa saja. Kalau ada orang kata kan, dulu viral Ustaz, berkenaan dengan Cadbury kan. Cadbury yang masuk di Malaysia halal. Tapi tuan-tuan jangan suka-suka beli Cadbury di luar negara. Cadbury di luar negara tu memang dia ada bubuh gelatin babi. Babi ni macam-macam lah tuan-tuan, dia punya kegunaan tu. Tapi kita tak boleh makan babi tuan-tuan. Nah, babi tak boleh, tapi kegunaan dia banyak lah. Baik. Jadi tuan-tuan, di luar tu memang ada Cadbury yang bubuh gelatin babi. Di Malaysia ni dia dapat Jakim Chop, tak ada gelatin babi. Jadi Persatuan Pengguna di Pulau Pinang tu, apa, CAP ke? CAP tu, CAP tu, Persatuan Pengguna Pulau Pinang, dia ambil sampel apa, Cadbury secara rawak. Ada Cadbury yang ada babi dalam tu, DNA gelatin babi dalam tu. Kan viral Ustaz dah itu. Saya sampai kedai-kedai banyak tak jual. Sampai di Maidin pun dia tutup Ustaz. Maidin tutup Ustaz Cadbury. Sampai Maidin dia bubuh apa, macam solutif tu kan, tak boleh makan. Sebab dah dapat trace ada gelatin babi. Memang yang dia dapat trace tu betul, ada gelatin babi. Jadi tuan-tuan, sampai saya di Masjid Tinggi tu ada kedai tu, yang dekat simpang lampu isyarat tu, dia ada Cadbury dalam peti, dia pun tutup Ustaz. Sebab risau tuan-tuan. Jadi kalau kita ada orang kata halal, ada yang kata haram, sebaiknya tinggalkan tuan-tuan. Sebaiknya tinggalkan. Benda tu meragukan kita. Kita rasa tak sedap hati, halal ke tak halal. Di KL contoh lah, ada pasar raya NSK, tuan-tuan dengar NSK. Di KL terkenal lah, di belah apa, Selayang. Tapi harga dia memang murah tuan-tuan, murah betul lah, murah sangat lah. Tapi kita nak beli ayam kadang ragu-ragu lah juga. Kita tengok pekerja dia non-Muslim, malah bukan daripada Vietnam dan sebagainya. Kita nak beli jadi tak berani. Dan ada kes ayam yang mereka ambil tak sembelih. Ada kes. Orang jumpa, orang ambil gambar ni. Ada kes dia bubuh ayam dengan daging babi. Ada kes orang ambil gambar, dia bubuh ayam sekali dengan daging babi. Oh, jadi bila ada kes macam tu viral, kita elakkanlah. Tuan-tuan nak pipi, beli sayur sudah. Kita rasa ragu, jangan beli. Elakkan tuan-tuan. Takut yang kita beli tu betul tuan-tuan, bukan dia. Baik, sama juga kalau lagi satu, kita pergi kedai mamak. Tahu kedai mamak? Mamak ni ada yang banyak lah yang mamak. Tapi ada juga kedai, saya pernah pergi satu kedai di Taiping tu, bawahnya macam mamak lah. Bawah dia kan ada ayat Quran, ada macam-macam. Betul tak ayat Quran, Allah, Muhammad. Bila kita nak guna tandas dia, bawah tak boleh pakai, dia bagi guna atas. Naik atas. Bila naik atas tu, kita tengok bilik-bilik pekerja dia. Bilik pekerja dia semua ada gambar berhala Hindu tu, yang gajah tu. Kedai tu di Taiping. Semua kedai, semua bilik. Bilik ni ada, bilik ni ada, bilik ni ada. Dekat luar bilik ada penuh yang patung gajah belalai tu kan. Apa nama dah gajah tu, dia ada fungsi, tak silap saya patung tu untuk dapat kekasih lah, dapat ni kot. Dia ada lah, dia nak semua untuk dapat jodoh macam tu lah, yang ada belalai tu. Katanya sebab anak dia putih kepala, dia ambil kepala, cerita dia lah, dia ambil kepala gajah ganti tu, yang anak dia kepala gajah tu. Ada cerita dia lah, panjang lah cerita berhala kepala gajah tu. Saya punya terkejut. Bawah tadi penuh macam Islam, atas pekerja dia tu dia penuh berhala-berhala apa, gambar-gambar berhala. Saya terkejut tengok. Dan saya tengok masa tu ada seorang pekerja Melayu yang tidur. Okey, boleh tidur keliling dia semua gambar berhala. Berhala di buah frame kan, dalam frame. Ini benda yang bagi saya jaga-jagalah. Kalau tuan-tuan tengok kedai mamak, tengok ada pekerja dia ada tendi satu. Saya ingat tuan-tuan tak happy lah kot. Saya rasa lah, pergilah kedai lain tuan-tuan. Dalam ni dah jadi budaya yang menakutkan. Saya ada jumpa satu pakcik tu, dia pencen polis lah, tapi dia bagi tahu saya dia suka makan kedai Hindu. Memang kedai Hindu dia suka makan, pasal dia ada jalur mamak. Jadi dia memang pergi kedai Hindu.
Memang ada kedai Hindu di Teping tu kan, depan hospital apa nama kedai, hospital Teping. Kedai memang kedai Hindu. Dia kata situlah yang paling sedap. Tak boleh lah tu. Habis tu kalau kita makan daging babi sedap, nak makan daging babi juga tuan-tuan. Ada satu juga yang saya di Penang tu, polis juga, polis. Dia beli burger. Dia beli burger kat Cina tuan-tuan. Cina jual burger, dia beli. Dia beli burger, dia makan. Dia makan, itulah burger yang paling sedap yang dia pernah makan dalam hidup dia. Punya sedap. Dia pun pergi tanya kat Cina tu. Polis ni, dia tanya, ni burger ni daging apa? Cina tu kata ni daging babi. Dia tak tanya Cina setuju bukan salah Cina tu, dia beli. Tapi dia kata itulah burger yang paling sedap yang dia pernah makan kat dunia ni. Tuan-tuan jangan try pula tuan-tuan. Jangan cari lah tuan-tuan. Daging babi ni rasa dia macam daging orang tuan-tuan, tu tak boleh makan. Daging babi dengan daging orang rasa dia lebih kurang. Macam mana saya tahu? Bukan saya pernah makan tuan-tuan. Dulu tuan-tuan baca sejarah lah. Suku Aztec di Mexico tu, yang tuan-tuan pernah tengok cerita apa? Apokalipsa, cerita yang dia duduk atas macam piramid. Mayat tu dia baring, kerak dada, boklak jantung angkat. Orang asli di Mexico. Cerita tu kan, dia kerak jantung, dia kerak boklak jantung dia pegang. Apokalipsa ke apa cerita dia tu. Jadi cerita tu memang ada pun, memang dia pemakan orang pun. Tu cerita orang asli Mexico, Aztec. Bila mai penjajah Spanyol jajah Mexico. Spanyol tak bagi makan orang. Penjajah ni memang jahat tuan-tuan, tapi dia adalah nilai kemanusiaan. Macam tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan punya padang lalang cintai sungai kita tu British buat. Betul tak? Untuk kita punya kan ayak lalu bawah kan sungai. Kalau tak buat binatang tu, mana ayak nak pergi sana British buat. Tuan-tuan punya parit ni kan, daripada sini terus sampai ke mana? Bukan berdalang parit tu, saya ingat Batu Lima kot kan, padi-padi sana tu kan, pada sini kan terus ke Bagan Serai. Ni parit taliak besar belakang ni terus kan, itu British juga buat untuk kita buat padi lah tuan-tuan. Tu yang dia bukan semula jadi, sungai semula jadilah, itu British buat. Jadi tuan-tuan, apa dia, Mexico jahat lah, Spanyol jahat lah, dia penjajah, tapi dia ada nilai kemanusiaan, tak boleh makan orang. Suku Aztec ni dah makan orang ratusan tahun, duk makan orang tiap-tiap tahun dia akan makan orang, satu kampung makan orang. Jadi Mexico kata Spanyol nak buat juga tak boleh guna orang, boleh guna babi, tukar babi. Dia pun tukar babi, khinzir. Bila dia pemakan khinzir, dia kata apa? Rasa macam daging orang. Tapi pasal apa tak boleh makan babi tuan-tuan? Tuan-tuan boleh jawab pasal apa tak boleh makan babi? Ada orang kata tak boleh makan babi, dia ada senes cacing ulat tuan-tuan. Alasan tu tak boleh pakai dah tuan-tuan. Walaupun ada ustaz sebut, mufti sebut, alasan tu tak boleh pakai dah tuan-tuan. Pasal apa saya tak boleh pakai? Ada orang Cina, satu orang Cina masuk Islam, nama dia Lim Joy Sun, daripada Melaka tu. Dia kata jangan sebut lagu tu. Ayah dia umur dah 80 lebih. Daripada muda lagi makan babi. Sekarang dah 80 lebih, sihat walafiat. Macam mana kita boleh claim babi ada ulat, bla-bla ulat ni akan merosakkan organ? Dia bapak dia sihat. Banyak orang Cina yang sihat pada orang Melayu. Betul tuan-tuan? Banyak, takkan tuan-tuan tak tengok. Banyak orang Cina sihat tepi tu. Mungkin larut, duduk panjang ni atas, tua-tua punya kuat-kuat tuan-tuan. Padahal babi tak tiap hari makan. Macam mana tuan-tuan nak kata ada ulat yang merosakkan kesihatan? Alasan ni tak boleh pakai dah tuan-tuan. Memang tak boleh pakai. Malah tuan-tuan tahu tak, di mana tempat orang paling sihat dekat dunia ni? Antara tempat yang orang paling sihat kat dunia ni adalah di Jepun, nama dia Pulau Okinawa. Di situ makanan mereka adalah babi. Mereka belah babi, dan babi banyak. Itulah makanan ruji mereka. Pagi, petang, siang, malam babi. Jepun antara negara yang paling sihat. Babi makanan hari-hari, babi. Babi, kalau tak ada babi ni tak boleh hidup lah tuan-tuan. Macam itulah. Saya ada kawan saya dulu, Ukraine yang tengah perang dengan Rusia kan. Saya jumpa dia di Qatar masa saya belajar bahasa Arab. Kawan saya Ukraine ni, dia tak suka duduk Qatar. Padahal duduk Qatar tu free mengaji. Bilik macam hotel, dapat duit segi sebulan 500. Free, makan dah free, 500 tu untuk duduk jalan-jalan Dia tak suka duduk Qatar. Dia bukan Islam, dia ateis, tapi dia mengaji di Qatar, mengaji bahasa Arab. Saya sembang dengan dia bahasa Arab lah. Saya kata kat dia, pasal apa tak suka duduk Qatar? Dia kata sebab tak boleh makan babi. Tu
Punya sukanya babi tu, tak boleh makan babi, dia tak suka. Betapa dia pun suka dengan babi itulah. Jadi tuan-tuan, pasal apa tak boleh makan babi? Tuan-tuan kata ada ulat lah. Memanglah ada tuan-tuan, tapi ulat tu bila dia pun masak, dia pun mati. Bila masuk dalam perut kita ada asid, ulat tu mati tuan-tuan. Dia mati. Itu dia pun tak ada apa-apa kesan pun. Sebab tu orang makan babi sihat je semua tuan-tuan. Alasan tu tak boleh tuan-tuan. Alasan tu memang dah betul-betul dah salah lah tuan-tuan. Walaupun ada kajian, tapi tak betul tuan-tuan. Hatta sebenarnya ikan yang kita makan, ayam kadang kita makan, kadang-kadang ada juga, betul tak? Ada juga parasit tu. Alasan tu tak boleh pakai tak munasabah lah tuan-tuan. Tapi pasal apa tuan-tuan tak boleh makan babi tu? Dia ada sebab. Tuan-tuan rasa pasal apa? Tuan-tuan tahu ada di Parit, kat Beruah Parit, ada mi hailam yang ramai orang Melayu makan. Mi hailam, ramai orang Melayu makan. Di Parit ke di Beruah? Parit. Ada satu cikgu Cina ni bagus, kawan dengan kawan saya. Baik dengan kawan saya. Dia makan kat kedai tu memang sedap, tapi dia kata pasal apa orang Melayu makan? Dalamnya ada babi. Dan kita nak salahkan Cina tu tak boleh. Cina tu bila tanya, saya tak kata halal. Saya tak kata halal, saya tak kata dalam ni ada babi, tapi dia pun main makan. Ni benda syubhah, betul? Dah tahu kedai tu bukan Islam, makan buat apa? Lain dah jadi trend tuan-tuan. Ada artis seorang tu kan yang pergi makan kedai Cina, orang tegur kan, yang tak pakai tudung, lepas tu dia duduk merepek apa tu. Ada artis perempuan tu, lepas tu buat tempat-tempat punggung pula. Ada artis tu lah, merapu tu. Dah pergi kedai Cina, orang tegur. Saya tak nak sebut nama dia tuan-tuan, buat rosak majlis je. Tak perlu sebut orang nama lagu tu. Baik. Walaupun dia dah viralkan diri dia. Jadi tuan-tuan, orang pergi makan, cuma ada babi, orang suka makan, orang Melayu makan. Saya tanya kat kawan saya tu di Parit tu, ada lagi orang Melayu makan? Ada lagi orang Melayu makan. Walaupun dah kata ada babi, orang Melayu makan juga. Pasal apa? Sedap. Sedap. Tak apa tuan-tuan. Ada satu orang Melayu bagus, dia nak fight dengan Cina tu. Dia nak lawan. Dah kedai ni ada apa? Dah orang Cina dah kata ni ada babi. Orang Cina dia pun makan babi, dia pun tahu rasa babi. Kita orang Melayu tak pernah makan babi, kita mana tahu rasa babi, kita rasa sedap dia lain macam orang buat tu. Kita tak tahu babi lagu mana. Kita tahu sedap lain macam ya. Jadi tuan-tuan, Melayu tu dia buka satu kedai. Cikgu juga kata silap, dia buka satu kedai nak fight dengan Cina tu. Jadi dia buat sedap lah. Cikgu Cina tu lah, yang jujur tu lah, yang dia main makan kedai Cina tu, dia pelik orang Melayu makan pasal apa? Ada babi dah ni. Cikgu Cina yang sama, dia pergi kedai Melayu tu pula, dia makan mi hailam. Kan ni makanan Cina. Dia makan-makan, dia kata mi hailam ni memang sedap dah, cuma tak ada babi je. Tapi sayang orang Melayu dah ramai dah pergi sana, tapi ada juga orang Melayu pergi kedai mi hailam Cina tu. Allahu Akbar. Pasal apa? Sedap. Dia kira sedap tuan-tuan. Dan kita minta lindung daripada Allah lah tuan-tuan. Di Indonesia dah ada dah kedai yang diusahakan Kristian. Di Indonesia kan ada orang Indonesia yang Kristian. Dia orang Indonesia, dia Kristian. Banyaknya orang Batak. Batak ni tuan-tuan tengok macam nama Melayu kot tuan-tuan. Batak banyak di Malaysia, banyak Batak. Tuan-tuan dengan nama Nasution tu. Nasution tu, ada nama Nasution tu Batak lah tu. Nasution di belakang. Lagi siapa lagi? Ada lagi, saya lupa nama dia. Dia boleh sebut ada beberapa nama tu. Kalau ada nama tu, dia memang daripada suku Batak. Dan Batak kebanyakannya adalah Kristian. Kebanyakannya. Dan ada juga Batak Islam. Batak Islam banyak di Malaysia. Banyak keturunan Batak Islam ada di Malaysia. Ada lagi, saya lupa nama. Ada seorang pelakon tu. Apa nama pelakon tu tau? Dia tu Batak lah tu. Apa nama dia? Dia keluarga apa? Ada nama, saya lupa. Jadi tuan-tuan, apa dia, orang Kristian Indonesia dengan Islam, mereka joint venture, kumpul duit, buat modal, buat kedai. Kedai mereka jual menu babi. Tuan-tuan boleh tengok di YouTube. Punya banyak orang Islam makan. Pakai apa? Pakai tudung, main makan. Orang Islam main makan. Kedai tu pemilik dia satu orang Islam, satu lagi Kristian. Dia bukan kira halal haram, yang penting orang makan. Quran dah sebut jelas, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Tak boleh makan bangkai, tak boleh makan minum apa? Makan darah, minum darah. Ni darah, kalau darah dan daging tak apa. Tu darah yang tak mengalir, ni darah yang mengalir. Lembu kena sembelih, keluar darah, tak ada, minum, tak boleh.
Itu haram. Nah, kemudian daging babi tak boleh makan, jelas sebut tak boleh makan. Jadi tuan-tuan, depa buat kedai apa? Depa jual menu babi tapi jual dengan masakan Melayu. Contohnya apa? Rendang babi. Macam tu. Lagi apa? Babi masak merah. Babi masak asam pedas. Macam tu yang orang Melayu suka makan. Babi bakar. Apa yang orang Melayu makan? Menu tu dia buat tapi guna babi. Dan dah ada di KL tu, tapi ni orang Cina berniaga. Saya tengok di YouTube. Barrel. Tapi orang Melayu tak pergi makan lah. Ada dah di KL tu, kedai Cina jual nasi kerabu. Dia buat sedap nasi kerabu Kelantan tu. Cuma dia pakai babi. Dia pakai babi, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, itu dunia lah tuan-tuan. Orang kira sedap lah ni. Orang bukan kira apa, kira sedap. Sedap ya, boleh makan tuan-tuan. Kita dah tahu benda lagu tu, kita janganlah pergi tuan-tuan. Dah tahu dia non-Muslim, kita janganlah pergi. Kita takut benda ni tak halal. Betul tak? Dia bubuh benda yang tak elok. Kedai mamak pun tuan-tuan tengok lah. Kalau dia tak jual daging lembu tu, tuan-tuan, suspicious lah sikit. Betul tak? Kalau tak jual daging lembu, kita kena berhati-hati satu. Yang kedua, tuan-tuan tengok kedai mamak ni, kalau dia tai pusam kan, yang katuk-katuk badan tu kan, kalau dia tutup lama, tuan-tuan berhati-hati ya. Boleh jadi dia duduk pergi katuk, dia tak larat. Dia bukan dia lah. Tuan-tuan tengok masa tai pusam tu, masa perayaan Hindu yang besar-besar tu, dia buka ke tutup? Saya tak kata semua mamak tuan-tuan. Di Penang banyak mamak Islam. Di Penang banyak, majoriti lah tuan-tuan. Majoriti di Penang tu semua Islam lah. Tapi yang saya jumpa ni di Teping. Di Teping saya pernah jumpa. Ada satu kedai Teping, saya tengok kedai mamak, saya dah masuk makan lah. Tengok pekerja dia, tu dia, Tendi tuan-tuan. Aku dah makan dah tadi. Jadi tuan-tuan tanya dulu tuan-tuan, ada daging lembu lah. Kalau tak ada daging lembu, pelik sikit. Kemudian tengok perayaan, ditutup pula. Kalau tai pusam, ditutup apa lagi? Hari apa? Depa Bali ditutup lama, tuan-tuan tak happy lah kot. Itulah bagi tahu. Untuk keselamatan, elakkanlah kedai-kedai lagu tu. Jangan duk kira sedap, kita makan dia. Jadi saya sedih, saya tengok lagi satu tuan-tuan. Ini satu. Tuan-tuan yang pergi Sabah, dia dibakar apa? Sinalang bakar, bakas. Sinalang bakas. Pernah tak pergi Sabah? Tengok dia penjual tepi jalan tu, kadang-kadang yang jual ni pakai tudung macam orang Islam. Ditulis sinalang bakas. Sinalang bakas. Bakas maksudnya dia bakar. Jadi ada orang bagi tahu sinalang bakas tak boleh makan. Tapi ada orang pergi makan. Pak Haji tuan-tuan, Pak Haji orang mai pada Semenanjung tak tahu apa, pergi makan sinalang bakas apa benda. Dia makan sedap. Bila sedap, dia tengok orang berniaga pula pakai tudung, dia ingat Islam. Ada setengah orang di ni lah, orang Semenanjung ni lepi sana, ada orang kata sinalang bakas ni tak boleh makan. Dia kata apa? Ada tak sinalang bakas yang halal? Dia tanya pula. Nak halal apa? Sinalang tu babi lah. Sinalang tu babi, bakas tu bakar. Sinalang bakas, babi bakar. Sinalang kata pun sialang, sinalang betul lah. Sinalang bakas, maksud dia babi bakar. Dia pun boleh cari, ada tak seolah-olah ada tak babi bakar yang halal? Teruknya, kau belajarlah bahasa dulu. Mana ada babi bakar yang halal? Tapi pasal apa? Pasal sedap. Jadi tuan-tuan elakkan. Kalau tuan-tuan pergi di Sabah, memang ada yang jual itu dia pakai tudung. Pasal dia tahu kita singgah makan. Ada yang Pak Haji tu, dia makan, dia tak tahu makan apa bakar. Dia kan dia dah potong yang elok, slice. Mana kita tak tahu daging apa. Dia makan-makan, dia rasa sedap sangat. Pak Haji tanya, ni daging apa ni? Ni daging babi Pak Haji. Dah makan masuk dalam perut dah. Boleh lah. Sebab tu tuan-tuan ingat lah, kalau masuk hutan tersesat, contohlah tersesat dalam hutan, janganlah terus pergi cari babi. Ada peluang juga makan babi. Ya bukan? Tuan-tuan tersesat dalam hutan, jangan cari babi dulu. Cari selain pada babi dulu. Contoh dia apa? Monyet. Betul tak? Monyet tak apa lagi. Babi ni sebut dalam Quran jelas. Jangan dandan duduk dalam hutan tersesat, dandan. Macam mana nak tangkap babi ni? Babi nanti dulu. Cari pelanduk, rusa. Kalau dah tak ada dah semua ni, lapang sangat. Ulang. Maka ulang lagi okey lah daripada tuan-tuan makan apa? Babi. Kita ulang dengan babi, ulang lebih ringan haram dia. Babi ni haram mutlak tuan-tuan. Carilah ulang ke.
Tak lalu ulang tuan-tuan, monyet ke. Tupai tak apa kan, tupai ada ulama kata boleh makan. Yang selain daripada tu lah tuan-tuan. Kalau orang asli tuan-tuan, orang asli yang masuk Islam, banyak yang makan monyet tuan-tuan. Masuk Islam pergi makan monyet, susah nak ajak. Pasal dia kata apa? Orang asli yang masuk Islam, dia kata ayam makan benda kotor. Pasal nak ayam? Dia makan yang kat tanah kan. Cacing, benda kotor-kotor dia makan. Nasi basi lah, apa benda dia makan. Kalau monyet, dia makan benda bersih. Monyet makan buah. Monyet makan buah, buah makan bersih-bersih. Monyet halal. Dia kira lagu tu tuan-tuan. Tak boleh lah lagu tu. Baik, jadi tuan-tuan, dia macam ni. Pasal apa babi tak boleh makan? Nak habis syak tuan-tuan. Macam mana nak jawab tuan-tuan? Sedangkan lah ni orang makan babi sihat. Tu Pulau Okinawa tiap-tiap hari makan babi, tempat paling sihat kat dunia. Tuan-tuan carilah jawapan sendiri ya. Nanti saya bagi jawapan tuan-tuan. Saya habiskan hadis ni dulu. Nanti saya bagi jawapan. Dia ada jawapan dia. Tapi tuan-tuan janganlah jawab apa? Janganlah tuan-tuan jawab ada ulat benda lah. Bukan dia tu. Kemudian tuan-tuan, tinggalkanlah benda yang ragu kepada benda tak ragu. Kalau kedai tu ragu, walaupun sedap, tinggal. Cari kedai yang tak ragu. Fa inna sidqa tuma'ninah. Perkara yang benar, kalau benda tu benar-benar elok, benar-benar halal, benar-benar bersih, tuma'ninah, dia akan beri ketenangan dalam hati. Kalau kedai tu sebenarnya dia ada unsur haram, hati kita akan ragu-ragu. Itu tanda dia tak kurang baik. Kalau kita rasa ragu-ragu, jangan beli. Dulu di Tanjung Pendang ada Bangladesh jual ayam murah pada orang. Murah sungguh. Sekali orang masuk tengok banyak ayam yang apa? Sembelih muntah tuan-tuan. Lepas tu tutup terus. Baik. Berhati-hatilah tuan-tuan. Jangan kira murah ya. Wal kadhib ribatun, dan benda yang tipu itu menimbulkan keraguan. Tuan-tuan kalau ragu-ragu boleh jadi ditipu. Dia tak halal, ditipu kata halal. Boleh tak? Kalau kedai tu memang halal, tuan-tuan rasa tenang. Contoh, tuan-tuan pergi beli kedai apa, goreng pisang kan, orang Melayu kan, tepi-tepi jalan tu. Mana ada cop halal Jakim. Tapi tuan-tuan rasa lapang. Tidak, ini mahal lah. Tuan-tuan kenal dia berniaga nasi imam bersih daripada kampung tua ni. Tuan-tuan beli memang rasa lapang hati. Okey, saya nak pergi tuan-tuan. Macam mana kita nak tahu kenapa babi itu haram? Baik, cerita dia lagu ni. Kita ada lagi berapa minit tuan-tuan? Tak apa, 5 minit cukup. Cerita dia pendek je. Di Syria, satu ulama Kristian, dia tanya ulama Islam Syria, pasal apa babi tak boleh makan? Dalam Quran sebut tak boleh makan babi. Hurimat alaikumul maitah wadam walahmul khinzir. Sebut berapa kali dalam Quran tak boleh makan babi. Babi ni haram mutlak. Macam mana pun babi tak boleh makan, kecuali terdesak lah. Nak masuklah hutan, tengok apa pun tak ada, hutan tu yang ada babi lah, makanlah. Nak buat lagu mana? Tidak mati. Tapi makan saja, jangan lebih. Betul tak? Quran sebut faman turra ghaira mahmasatin ghaira mutajanifil ismin. Siapa yang terdesak nak makan babi tu, apa benda yang haram, boleh makan tapi sekadarnya. Jangan makan-makan berlebihan. Jangan sampai kenyang. Ataupun makan-makan sedap, bungkus sekilo tak boleh. Yang tu lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, jadi ulama Kristian ni tanya padri ni, pasal apa babi tak boleh makan? Mesti ada sebab. Takkan Tuhan orang Islam, Allah ni haramkan benda yang tak ada sebab. Mesti ada sebab. Ulama Syria ni hebat-hebat. Dia kata macam ni, bawa seekor babi. Dia ambil seekor babi dan babi dan dia bubuh babi dan dia bubuh seekor babi jantan dan seekor lagi babi jantan juga. 2 ekor babi jantan. Tuan-tuan, babi ni jantan dengan jantan pun jadi tuan-tuan. Dia saling merangsang. Perangai babi. Babi ni perangai dia, walaupun dalam kandang tu jantan dengan jantan, dia akan saling merangsang. Merangsang nafsu kawan tu lah. Merangsang. Mungkin dia buat apa-apa lah. Dia cium dia alat sulit kawan tu ke, kawan ni cium, dia saling merangsang walaupun sesama jantan. Perangai babi. Okey, kemudian tak apalah, bubuh sekok babi betina. Babi yang pertama dia akan dia akan mengawan dengan babi betina tu lah, pasangan dia. Lepas dia mengawan dengan babi betina tu, dia akan pergi kepada babi jantan tu
Dia macam apa? Dia merangsang babi jantan tu untuk mengawal dengan babi betina tu juga. Tuan-tuan faham maksud saya? Babi ni dia ada pasangan, jantan betina. Pasangan dia lah. Bila dia dah mengawal dengan pasangan, dia dah puas hak jantan ni lah. Dia akan pergi hak jantan ni. Dia akan pergi merangsang babi jantan sekok lagi supaya mengawan dengan pasangan dia tadi tu. Tak faham? Susahnya tu. Ini X kali Y bagi Y. Nanti dulu, payah tunggu. Ini dalam kandang tu, katakanlah dalam kandang tu ada satu pasang babi jantan, babi betina. Pasangan dia lah. Dia mengawan dengan pasangan tu. Yang jantan ni dia dah puas. Bila kita letak babi jantan sekok, babi jantan ni dia akan pergi merangsang. Merangsang ni tuan-tuan tahu lah, dia mungkin dia pergi cium kemaluan babi jantan tu ke. Bukan yang betina tu, yang jantan tu juga. Dia rangsang nafsu jantan tu supaya mengawan dengan pasangan dia. Babi ni dia tak ada cemburu. Itu perangai babi, betul? Dia tak cemburu. Tuan-tuan tengok ayam, kalau dia ada pasangan, dia bagi tak ayam lain sentuh? Tak bagi. Tuan-tuan baca bab buaya. Orang buat kajian. Buaya kalau duduk di satu tempat, semua buaya di situ dia punya. Main buaya lain dia akan hambat. Buaya. Singa pun sama. Mana ada binatang yang boleh bagi dia punya pasangan? Kucing ada tak berebut pasangan? Tak berebut. Berebut tuan-tuan kucing. Berebut. Kan bergaduh kadang-kadang kan pasal betina. Berebut. Cemburu ada. Babi ni tuan-tuan, binatang ni tu sebut, orang putih sebut, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Sebab kalau kita banyak makan babi, sifat babi tu terbawa pada kita. Sebab tu tuan tengok di barat, LGBT ni diterima. Di barat. Dia benda yang tak masuk akal, perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, hidup bebas. Pasal apa? Sikap babi tu tuan-tuan. Sikap babi tu macam mana? Mereka ni jadi gila babi lah tuan-tuan. Payah nak sebut tuan-tuan. Sikap babi tu bawa pada mereka. Dan tuan-tuan kalau tengok orang yang makan babi ni, dia tak cemburu dengan pasangan dia. Maknanya dia hidup bebas. Betul tak? Yang makan babi ni hidup dia bebas. Maksud dia, bini dia pun dia punya, sehari dia keluar pun dia pergi layan. Bini orang pun bini dia, betul tak? Orang kat pejabat pun dia punya. Nanti bini dia tu pun orang lain pun boleh pakai. Pasal apa? Itu sifat babi. Dia tak ada masalah. Bini dia orang lain nak pakai pun silap lah. Dia nak pakai bini orang pun tak apa lah. Sifat babi tu jadi kat dia. Bahaya tuan-tuan. Sebab itu terbukti. Kita tengok kenapa tuan-tuan tengok banyak pasaran-pasaran website lucah dan sebagainya, dia datang daripada negara-negara yang memakan babi tuan-tuan. Betul tak betul tuan-tuan? Betul. Orang yang menjadikan rutin dia makan babi, dialah negara antara yang akan produce benda-benda lucah ni. Sebab dia tak kisah. Asalkan puas. Sikap babi tu terbawa pada dia. Kalau ada orang Islam yang buat lagu tu, ada orang Islam. Contoh sebahagian ajaran sesat. Contohnya nikah batin kan. Sebahagian tarikat, bukan tarikat, orang sesat. Bini dia pun Tok Syekh boleh layan. Betul tak kan? Kawan boleh layan atas dasar nikah batin. Ataupun Syiah nikah mut'ah. Boleh dengan bini orang pun tak apa. Ataupun dia ada istilah sewa kemaluan isteri. Tetamu mai boleh tidur sat dengan bini. Tuan-tuan sembang dengan Syiah, dia takkan cakap. Orang mengaji dia tawar. Itu yang kita nak cerita. Dia akan bohong, semua bohongnya. Kita mengaji, kita tawar. Kita tengok lagi kitab dia apa. Jadi tuan-tuan, isteri orang pun boleh dengan syarat jangan tanya. Betul tak? Jangan tanya. Bini orang jangan tanya. Boleh tuan-tuan. Boleh. Bini orang pun boleh. Sampai ada satu kes di Krian ni. Kawan saya jumpa satu orang perempuan. Dia kata kat kawan saya ni dah mut'ah lebih 100 orang lelaki. Suami tak tahu. Sebab suami dia bukan Syiah. Sebab tu tolong perhatikan. Kalau ada kuliah muslimat, tolong perhatikan ustaz apa yang ajak. Tolong, ni penting. Pasal orang perempuan, jujur, orang perempuan, maaf sebut, orang perempuan cepat tertarik. Kalau ustaz tu pandai buat lawak, buat baik sikit, orang perempuan mudah tuan-tuan. Dan ajaran sesat ni bukan Syiah saja, banyak ajaran lain. Dia memang suka orang perempuan. Suka orang perempuan senang. Kalau ustaz tu baik, buat lawak sikit kan, caring sikit kan, buat tanya-tanya sikit kan, syok. Bahaya tuan-tuan.
Satu kes tu yang dia ni ceritanya isteri dia lah. Kuliah Muslimat dapat ustaz-ustaz lagu ni. Ustaz-ustaz Syiah, kepala sek, kepala lucah aja sek saja dalam kepala dia. Tak usah duk mohong, kita tahu suruh mohong kan, betul tak? Suruh mohong kita mengaji. Syarah saya 2 Syiah, saya tahu. Pernah berbahas dengan dia. Baik, jadi tuan-tuan, malah saya kat UM syarah saya 2 Syiah. Buat kerja tu dekat bilik apa? Bilik bersyarah. Bilik mengandung kawan tu viral dulu kan. Depa pun tak boleh nak buat apa benda tu jelas terbukti. Saya tak nak sebut you mana lah. Baik, jadi tuan-tuan, dia dah mutaah lebih 100 lelaki. Lelaki dia tak tahu pasal lelaki dia bukan Syiah. Dia terikut ajaran tu. Dulu di Tepeng pun sama, kuliah Muslimat. Ada satu ustaz ni, dia kata dia mengajak-ngajak orang perempuan suka dia buat lawak, caring sikit, buat tanya macam itulah cara nak tarik orang, betul tak? Jadi tuan-tuan, bila dah orang perempuan suka dengan dia, tertarik dengan dia, dah syok dengan dia, baru dia masuk jarum. Itu biasa tuan-tuan, betul tak? Macam orang nak pergi rompak bank kan. Takkan orang pergi rompak bank, Assalamualaikum, kami ni nak rompak bank. Dia main, dia berlakon, betul tak? Dia akan berlakon macam orang baik, betul tak? Dia tengok line dulu okey tak okey, baru dia rompak. Sama modus operandi puak-puak ajaran sesat pun sama. Sebiji. Jadi dia tengok orang perempuan dah syok dengan dia, dah happy dengan dia, baru dia masuk jarum. Dia kata apa? Sebenarnya wahyu ni patut turun kat Sayyidina Ali, tersilap pula turun kat Nabi SAW. Terkejut dia pun semua. Tapi orang perempuan dia percaya tuan. Pasti dah syok dengan dia. Dia takkan sebut awal-awal, dia takkan sebut kat kedai kopi. Jadi yang kuliah Muslimat ni kebetulan ada dengan kawan saya juga, Ustaz Jamnul. Jadi dia pun tanya, budak kuliah ramai-ramai Muslimat tanya ni, Ustaz tu sebut sekian dan sekian. Saya tak nak sebut nama Ustaz tu. Nah, takut dia tuan-tuan kenal kot. Jadi dia sebut Ustaz tu sebut sekian dan sekian. Sebut apa? Dia kata wahyu patut turun kat Sayyidina Ali. Lepas tu macam mana Jibril ni silap kan? Silap apa silap 23 tahun, ingat Jibril ni siapa? Silap bagi kat Nabi SAW. Terkejut kawan saya. Terkejut Jamnul, terkejut. Tak sangka dia boleh keluar kataan ni. Perkataan ni kufur, ijma' ulama' kufur. Tak apa tuan-tuan, saya nak habis, kita dah terlajak. Jadi tuan-tuan, kalau ada orang Islam yang macam tu lah, dia ikut ajaran sesat. Sama Qadiani tuan. Qadiani pun ada panggil lagu tu. Qadiani takkan cerita kat tuan-tuan. Orang yang masuk Qadiani tu tahu. Orang yang ikut ajaran Taslim pun sama. Saya sembang dengan orang masuk ajaran tu, dia keluar, dia cerita benda yang sama. Sebab macam tu dia buat dalam majlis zikir dia pun, nanti dia tutup lampu, buat kerja dia sama. Syiah dia guna nikah mut'ah, sewa kemaluan. Itu istilah-istilah dia. Yang ni nikah batin pula. Yang ni kira apa? Bagi Tok Syekh dulu. Ada juga kahwin Qadiani. Hang kahwin jangan sentuh lagi. Tok Syekh dulu. Amboi seronok lagu tu. Sepakat nak jadi Tok Syekh Qadiani lah lagu tu. Betul tak? Anak murid punya bagi kat Tok Syekh dulu. Banyak tuan-tuan kalau nak sebut ni tuan-tuan. Jangan ingat Syiah banyak lagi tuan-tuan. Banyak kalau nak sebut ni. Semua ajaran sesat dia ada 3. Main perempuan, duit, ta'asub. Semua ajaran sesat. Duit bagi kat Tok Syekh. Betul tak? Perempuan pun Tok Syekh boleh sebu. Satu lagi ta'asub. Ajaran sesat ta'asub. Ta'asub tak boleh buat bincang. Lagi satu tuan-tuan, kalau ada orang Islam lagu tu, tapi dia pun tak makan babi. Macam tuan-tuan. Makna dia mereka telah menjadi gila babi. Itu yang dia sebut tuan. Maaf tuan, itulah bahasanya. Kerana sesat mereka menjadi gila babi. Itu ya. Kalau normal tuan-tuan, orang takkan bagi. Betul tak tuan-tuan? Orang bagi ke tuan-tuan? Bini kat orang bagi ke? Takkan bagi. Kalau normal lah. Betul tak kan? Kalau bini naik motor dengan lelaki lain, tak apalah, aku redha. Yang ni ikat lempak dalam sungai. Okey tuan-tuan, saya minta maaf tuan, saya terlajak masa dah. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum sal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matrudan wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.